Persoalan yang memang ramai gila tanya kat aku, berapa minimum storage nak guna pada tahun 2020, nak berapa storage yang terbaik untuk tahun ni nak digunakan dan tahun-tahun mendatang. First thing first, korang nak kena tahu, okay, sekarang ni kebanyakan smartphone majority dah makin menggunakan tak menggunakan micro SD pada phone orang, dan dorang just dah buang lah micro SD slot tu sebab dorang anggap yang cloud ataupun sistem awan ataupun based on macam Photos, Google Photos ke iCloud apa semua adalah masa hadapan. Dan ya, of course dorang nak buat keuntungan jugalah dekat servis tu kan. Dan kebanyakan phone macam Google Pixel, iPhone, Samsung still keep micro SD. Ya, ada orang punya reason kenapa diorang buang benda tu adalah kerana diorang nak letakkan teknologi yang lebih bagus berbanding dengan micro SD tu, dan ia boleh menjimatkan ruang untuk nak menggunakan teknologi yang lebih bagus berbanding dengan micro SD dia. Macam tu lah lebih kurang. Sebab micro SD ni boleh digantikan dengan iCloud, dengan Google Photos, dengan OneDrive, dengan Google Drive apa semua. So diorang beranggapan macam tu lah. Nah, aku tak tahu lah macam mana dia punya bisnes kan. So, okay, stop kat situ. And then, benda tu memang agak subjektif lah, berapa minimum storage untuk tahun 2020. Bagi aku sendiri, personally, sebagai pengguna phone yang memang suka ambil gambar, suka ambil video, yang memang kadang-kadang aku download game apa-apa entah, aku tak tahu game apa aku download, aku just main download je sebab aku nak test every game untuk aku nak tahu game tu sesuai untuk aku ke tak, game tu best ke tak. Kadang ada game baru keluar semua aku just download je. Aku tahu korang pun ada macam tu. Kadang ada apps baru yang macam bagus untuk aku rasa, tapi bila aku download aku tak pakai. Macam tu lah. So aku jenis orang macam tu. Aku tak orang macam just download apa yang aku pakai setiap hari. Aku tak macam tu lah. Ya, aku still ada aplikasi yang aku pakai setiap hari, macam media sosial, macam fitness apps, dan editing apps, video apps. Kadang banyak je editing apps yang aku download tapi aku tak pakai. Macam banyak gila aku rasa dalam folder aku tu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 face dalam folder tu yang banyak gila lah aku punya apps, gambar editing, foto editing dengan video editing, banyak gila. And then aku tak pakai pun. Aku just pakai Vesco, Lightroom, Fonto, benda-benda simple aku pakai. Dan aku pun tak tahu kenapa aku tak delete apps semua. Aku rasa macam one day memang aku perlukan kot. Aku rasa macam tu lah untuk aplikasi aku semua. Ya, banyak aplikasi yang aku rasa one day aku akan pakai ni. Macam tu. So that's why aku tak delete aplikasi aku dan aku biarkan. Untuk sesebuah iPhone aku memang minimum, very very minimum sekarang ni 256GB. So aku dah tak boleh nak downgrade lah, sebab aku rasa banyak file-file penting yang memang aku rasa macam bukan sayang, bukannya tak nak delete, tapi aku rasa macam aku still nak tengok balik gambar-gambar lama aku. Aku kadang nak tengok balik video dalam aku kat iPhone. So aku tak nak padam dan aku tak nak transfer. Aku still transfer lah untuk buat backup. So aku tak nak padam kat sini. Aku just, walaupun aku buat backup dekat aku punya MacBook ataupun iCloud, aku still nak keep on my phone. So that's why gambar yang 4-5 tahun lepas pun ada so dekat iPhone aku. So macam okey lah, ada kenangan. So masa aku kurus gila, masa aku tengah fit ke, masa XS lama tak ada. Masa aku gambar kurus-kurus, masa aku buat video hacking, aku pergi hacking member lama apa semua. So aku still nak tengok benda tu. Kadang-kadang aku bosan-bosan, so aku tengok balik kan. So dia boleh macam motivate aku kan, nak kurus balik, nak fit balik macam dulu kan. So macam tu lah. Okay, stop kat situ. Aku tak nak cerita banyak pasal aku punya tu. Okay, minimum storage untuk tahun 2020 bagi aku sendiri personally adalah untuk pengguna biasa dan very light use, boleh dikatakan macam untuk digunakan pada buat call, untuk media sosial, untuk aplikasi yang penting korang pakai setiap hari, untuk nak benda-benda biasa korang gunakan untuk setiap hari. 64GB bagi aku sendiri adalah paling minimum untuk korang nak beli sebuah smartphone. Dan make sure korang nak kena tahu korang ni jadi macam mana. So kalau sebuah smartphone tu memang ada micro SD slot, so bagi aku sendiri 32GB adalah paling okay, dah okey lah tu, tak adalah paling okey, dah okey lah. Sebab bila ada micro SD, korang boleh migrate korang punya video atau gambar. Kalau korang ambil gambar atau video, korang boleh migrate ke micro SD tu. So korang tak perlu simpan dekat phone korang. So itu untuk macam entry level lah biasanya 32GB kan. Tapi biasanya sekarang ni mid range ke atas biasanya 64GB minimum lah. Yes, aku faham bukan semua orang ada duit, bukan semua orang berkemampuan untuk nak beli phone dengan storage yang tinggi, dengan harga yang agak tinggi. Dan ada juga phone yang memang dijual dengan harga murah tapi storage yang rendah, macam
32GB apa semua kan. So bagi aku sendiri, untuk orang-orang macam tu, 32GB adalah paling minimum gila untuk korang nak gunakan pada tahun 2020. Dan ia bagi aku sendiri macam kurang relevan sikit lah kalau korang nak guna dalam masa jangka lama. Tapi untuk 64GB tu okey lah nak gunakan dalam masa 2 tahun lagi, 3 tahun macam at least lah. Sebab aku rasa sekarang ni storage untuk sebuah smartphone akan makin tinggi, dan of course kualiti gambar, kualiti video, saiz gambar, saiz video juga akan makin tinggi. So korang boleh imagine, kalau storage makin tinggi, itu menandakan bahawa saiz sebuah gambar, data aplikasi, saiz video apa semua akan makin tinggi juga. So itu korang nak kena fikir, sebab kita tengok balik tahun-tahun dulu macam mana kan, phone dulu macam mana, ada yang 1GB, ada yang 8GB, tapi still okay digunakan. Tapi kalau korang tengok tahun ni, kalau korang pakai phone yang 8GB, memang tak relevan langsung. Memang tak cukup aplikasi tu. Even aku rasa sekarang ni, satu aplikasi pun untuk game at least dah cecah 1GB, 2GB. So untuk phone-phone yang 16GB, aku rasa memang susah lah kalau korang nak main game dekat phone-phone yang 16GB. Sebab storage tu dah memang maksimum dah korang boleh guna dekat 16GB tu. Macam tak very tak relevan lah. So aku rasa untuk tahun ni paling minimum gila 32GB. Itu untuk orang yang kurang berkemampuan. Sebab aku faham bukan semua orang mampu nak beli yang 64 ataupun phone yang mahal sikit kan. So itu paling minimum. Tapi the best storage yang untuk biasa-biasa, untuk orang-orang biasa adalah 64GB. Tapi minimum untuk orang yang suka ambil gambar atau video ataupun phone mid-range ke atas, yang biasanya phone mid-range ni sekarang ni kita dah tahu makin bagus, dan kamera dah makin banyak, macam Redmi 6 Pro ni sampai 4 kamera, dan kamera dia pun 64MP, macam-macam kamera ada kat sini. So aku rasa saiz dia akan tinggi. So of course bagi aku sendiri 128GB tu adalah yang terbaik lah. Ya, of course kalau phone macam ni, mestilah korang nak main game kan. Korang nak main game, korang nak ambil gambar, nak ambil video, dan nak download aplikasi yang korang selalu download. So 128GB adalah terbaik, storage terbaik untuk tahun 2020. So macam aku cakap tadi, 32GB adalah paling minimum gila-gila kalau kurang berkemampuan sangat. Dan 64GB tu adalah minimum yang untuk pengguna biasa-biasa. Dan untuk 128GB adalah paling terbaik untuk tahun 2020. So itu adalah aku punya jawapan. So macam mak-mak kita tu, kita tahulah just WhatsApp je kan. Dan make sure WhatsApp group tu memang kau bersepah kan. So kadang-kadang diorang tak tahu yang WhatsApp ni dia boleh kita boleh buat macam manual download, dan benda-benda macam tu korang nak kena bagi tahu lah mak bapak korang kan. Ambil phone diorang dan tolong settingkan, turn off auto download apa semua. So tak adalah storage dia penuh kan. Sebab ada juga pakcik-pakcik yang pelik, apa hal lah storage penuh, baru je beli phone ni tak sampai sebulan dan dah penuh lah storage. Padahal tak tahu yang grup-grup WhatsApp tu banyak kali gambar, banyak kali video yang hantar setiap hari, sampai beribu-ribu gambar video entah apa-apa aku tak tahu, dan tiba-tiba sebulan dah penuh dah. Itu untuk phone 64GB. Benda-benda macam tu sebenarnya kita boleh elakkan untuk kita nak minimiskan storage tu. Contoh macam WhatsApp yang aku cakap. So kita boleh turn off auto download, dan aplikasi yang tak penting tu kita boleh delete. Dan kita boleh gunakan, ya aku tahu bukannya ramai yang mampu, bukannya ramai nak pakai, nak bayar komitmen setiap bulan untuk cloud storage, untuk iCloud ke, untuk OneDrive, untuk Google Drive. Aku tahu sebab aku sendiri pun aku fikir banyak kali juga aku nak beli Google Drive dengan iCloud untuk aku nak simpan data-data aku. Macam berbaloi ke aku nak bayar setiap bulan kan, ada komitmen apa semua kan. Untuk kerja aku, yes, aku rasa berbaloi. Tapi untuk personal things, aku rasa macam agak kurang sedikit. Sebab aku rasa aku boleh gunakan aku punya HDD ataupun SSD aku. So untuk drive tu aku more kepada kerja lah. So dia senang kalau aku nak email ke orang ke, kalau aku nak hantar data ke orang, nak hantar file ke orang. So ia memudahkan untuk aku based on kerja. But then it's still good kalau korang berkemampuan. So tak ada masalah pun korang nak beli. Kalau korang mampu, just bayar setiap bulan. So keluarkan duit je kan. Balik pada storage. Untuk storage terbaik tahun 2020 adalah 128GB. Dan 256 tu pun antara yang aku cakap korang dah lega lah, tak payah fikir sangat lah untuk 256GB. Tapi ada juga macam orang macam aku yang 256GB nak penuh dah sekarang ni iPhone aku rasa sekarang tinggal 20GB macam tu kot. Ada orang macam aku, dan ada juga yang memang utilize gila file 51GB sampai nak penuh 51GB tu iPhone orang. So memang ada orang macam tu. Dan
tak banyak lah kan, of course lah. Dia ada certain orang macam tu lah. Phone is my personal thing. Dan ada juga phone kerja, tapi phone kerja tu aku akan delete lah, file-file apa semua. Tapi untuk personal phone, aku takkan delete. 128GB paling terbaik untuk tahun 2020. Dan ya, 256 pun. Dan 512 tu aku rasa macam agak over jugalah untuk storage. 512 dengan harga yang agak tinggi. But then, untuk penggunaan lama, long term apa semua, maybe 512GB is a best choice of a long term use. But untuk sekarang ni macam, 512GB untuk orang yang berkemampuan saja 512. Tapi untuk yang rakyat mahal macam aku ni, aku rasa 128GB dah cukup minimum. Dan 256 tu adalah maksimum bagi aku sendiri. Dan 1TB tu aku tak tahu lah macam mana dia boleh terfikir untuk buat 1TB untuk sebuah smartphone. Aku rasa macam useless lah kan. So guys, aku rasa itulah jawapan aku mengenai berapa storage minimum kena beli, berapa storage maksimum yang aku betul beli, dan berapa storage yang relevan untuk tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang. Dan aku jangkakan untuk tahun 2021 nanti 64GB tu adalah storage yang paling minimum, at least untuk peranti entry level pun akan menggunakan 64GB untuk tahun 2021. Dan sekarang ni kita tahu entry level masih ada menggunakan 32GB. Kalau kita tengok tahun-tahun lepas, entry level biasanya menggunakan 16GB. Tapi sekarang dia dah upgrade ke 32, dan tahun mendatang nanti akan menggunakan 64 pula, aku jangkakan lah. So kita hopefully macam tu lah. Dan aku hopefully tahun mendatang kita akan nampak yang 128GB tu adalah storage yang paling minimum lah. Dan kita akan nampak 64GB tu akan menjadi storage yang nasib macam 16GB kot kan. So it's a normal thing for tech. So kita just accept the changes dan kita just going with the flow and simple. So guys, aku rasa itu je lah untuk kongsian kali ni mengenai storage terbaik untuk tahun 2020. Dan ya, nyatakan pendapat korang dekat bahagian komen. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam lain video. Assalamualaikum.